Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Hafizatul Husna binti Hashim dengan nama matrik D2020109 Okey, dalam video ini saya akan membentangkan projek tahun akhir saya bagi semester E231. Okey, tajuk projek tahun akhir saya ialah peranan zakat pendidikan terhadap pencapaian akademik mahasiswa di Universiti Sains Islam Malaysia iaitu UPSI dinilai Negeri Sembilan. Okey. Kertas projek ini dilaksanakan dengan bimbingan daripada Dr. Ahmad Zakiullah Muhammad Syarani. Okey, pertama abstrak. Okey. Penyelidikan ini adalah tentang zakat pendidikan, kesan zakat pendidikan terhadap prestasi akademik pelajar yang bertujuan untuk menilai sejauh mana sumbangan zakat pendidikan boleh mempengaruhi prestasi akademik pelajar. Kajian ini menyasarkan mahasiswa di sebuah universiti di Malaysia iaitu Universiti Sains Islam Malaysia USIM sebagai kumpulan sasaran untuk mendapatkan maklumat berdasarkan soal selidik yang diedarkan. Okey, kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah kualitatif dan kuantitatif. Okey, daripada kaedah kualitatif, maklumat yang berkaitan dengan tajuk-tajuk kajian iaitu peranan zakat pendidikan ini terhadap pencapaian akademik pelajar. Kita akan mengumpul daripada kajian-kajian lepas, iaitu beberapa kajian daripada penulis-penulis lain yang dijalankan di tempat-tempat yang berbeza. Okey, bagi kaedah kuantitatif pula, pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif, iaitu membuat sebarang soal selidik dan diedarkan kepada pelajar sasaran iaitu di Universiti Sains Islam Malaysia. Okey, hasil kajian mendapati bahawa zakat pendidikan hanya memberi kesan sebanyak 17.1% daripada pencapaian akademik pelajar, dan ini disebabkan banyak lagi faktor lain yang memberi pengaruh yang lebih besar kepada pencapaian akademik pelajar berbanding dengan zakat pendidikan itu sendiri. Okay, seterusnya pengenalan bagi tajuk kajian ini. Zakat memberi memainkan peranan yang penting kepada pelajar yang tergolong dalam golongan fakir dan miskin untuk pembangunan pendidikan mereka. Zakat adalah alat yang memastikan keadilan sosial dalam masyarakat. Zakat ini boleh membantu orang miskin dengan cara yang berkesan untuk membolehkan mereka keluar daripada kepompong kemiskinan. Okey, terutamanya melalui bantuan pendidikan ini boleh memberikan harapan kepada mereka untuk mengubah status kehidupan mereka. Dalam beberapa kes, orang yang tidak mempunyai wang telah berhenti sekolah. Tapi mereka yang mempunyai masalah kewangan tidak berpeluang untuk melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Okey. Kepentingan kajian ini iaitu zakat dialihkan kepada mahasiswa yang memerlukan dan berkelayakan untuk membantu mereka mendapatkan kecemerlangan akademik di peringkat universiti dengan keadaan kewangan yang lebih stabil. Kajian ini juga dapat membantu untuk mengenal pasti masalah yang terdapat dalam sistem agihan zakat yang dilaksanakan, dan ianya dapat membantu institusi zakat untuk mendapat maklumat mengenai keberkesanan institusi mereka, kewujudan mereka lah untuk dalam membantu mahasiswa ni untuk mengubah kehidupan mereka kepada kehidupan yang lebih baik dan berjaya. Seterusnya, bahagian pinjaman literatur. Okey, dalam bahagian ini saya memilih 3
kutipan, iaitu yang pertama, dalam satu penulisan terdapat kenyataan bahawa institusi zakat memainkan peranan penting dalam membantu golongan asnaf untuk keluar daripada kepompong kemiskinan bermula dengan peningkatan daripada aspek pendidikan. Seterusnya yang kedua, seseorang boleh meningkatkan keupayaan diri mereka sendiri dan memberi kesan positif kepada ekonomi tempatan dengan menyokong koperasi tempatan, iaitu menyediakan latihan kemahiran atau menyediakan modal perniagaan. Okey, ini adalah antara tindakan yang diambil oleh institusi zakat dalam mengagihkan ataupun menggunakan dana-dana yang mereka peroleh demi membantu asnaf yang berada di bawah jagaan mereka. Okey, yang ketiga iaitu akhir sekali, institusi zakat berusaha melaksanakan peranan mereka untuk mengagihkan bantuan zakat dalam bentuk bantuan pendidikan kepada golongan asnaf, iaitu asnaf fisabilillah terutamanya, untuk memastikan mereka berpeluang untuk mendapatkan pendidikan seperti orang lain serta berpeluang untuk mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Seterusnya bahagian metodologi. Okay, bahagian ini saya menggunakan kaedah pertama sekali. Yang pertama, kualitatif. Itu kaedah yang ini digunakan dengan cara mengumpul maklumat daripada kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan tajuk kajian. Okay, seterusnya, kaedah kuantitatif menggunakan pendekatan penyelidikan kuantitatif deskriptif, iaitu mengedarkan borang soal selidik kepada kumpulan sasaran yang terdiri daripada penerima zakat di Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Dalam kajian ini, populasi ataupun sasaran yang difokuskan adalah mahasiswa, iaitu mahasiswa di Universiti Sains Islam Malaysia dengan rujukan daripada jadual Craig-Morgan 1970, dan jumlah populasi dalam kajian ini adalah sekitar 80 ke 100 orang. Data yang diperoleh daripada borang selidik ini disebarkan secara atas talian dalam bentuk Google Form kepada mahasiswa. Okay, seterusnya dapatan kajian. Hasil daripada kajian ini, saya mendapati bahawa pelajar yang memahami zakat secara umum, mereka menganggap bahawa zakat adalah penting dalam kehidupan seharian mereka sebagai seorang Muslim. Okay, seterusnya didapati juga bahawa kefahaman responden tentang zakat secara umum ini masih berada di tahap yang sepatutnya, iaitu responden memahami pernyataan dengan baik dan mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup tentang zakat. Okay, seterusnya, semakin tinggi tahap kefahaman pelajar tentang zakat, maka semakin tinggi tahap kepentingan zakat pendidikan terhadap pelajar. Okay, walau bagaimanapun, zakat pendidikan hanya memberi kesan sebanyak 17.1% kepada pencapaian akademik pelajar. Dan masih banyak lagi faktor lain yang memberi pengaruh besar kepada para pelajar dalam meningkatkan prestasi akademik mereka berbanding dengan zakat pendidikan. Seterusnya, cadangan dalam kajian ini yang diperoleh daripada perbincangan tadi. Selain daripada ibu bapa dan institusi pendidikan itu sendiri, pelajar yang menerima zakat juga mempunyai peranan untuk memahami dan menghargai pemberian daripada pihak zakat untuk memastikan bahawa mereka mampu meningkatkan prestasi akademik mereka dengan kemudahan yang diberikan. Okey, itu membelanjakan dana zakat yang diperoleh, yang diterima untuk perkara yang berkaitan dengan pendidikan ataupun kemudahan mereka dalam pembelajaran. Okay, seterusnya, saya mencadangkan untuk para pengkaji membuat kajian terhadap zakat pendidikan yang menjadi salah satu faktor yang memberi kesan kepada pencapaian akademik mahasiswa. Okay, dengan adanya kajian yang mengaitkan pencapaian akademik dengan beberapa faktor lain akan memberikan kemudahan kepada pengkaji baru dalam membantu meningkatkan
prestasi akademik. Seterusnya, akhir sekali, kajian juga boleh diperluaskan di beberapa institusi pengajian yang lain yang terdapat di Malaysia untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dan menyeluruh agar prestasi akademik pelajar dapat ditingkatkan dengan meluas di negara kita. Akhir sekali, apa yang dapat disimpulkan dalam kajian ini ialah yang pertama, pelajar memahami tentang zakat dan kepentingannya, dan tetapi tidak mempunyai kesan yang ketara terhadap peranan zakat dalam pendidikan untuk meningkatkan prestasi akademik mereka. Okay, ini menunjukkan bahawa pelajar mungkin memahami konsep zakat dan menghargai kepentingannya. Namun, faktor lain yang memberi pengaruh lebih besar kepada pencapaian akademik mereka. Keputusan ini memfokuskan bahawa jika kita ingin memahami sepenuhnya pengaruh zakat pendidikan, terhadap prestasi akademik adalah penting untuk kita mengambil kira faktor-faktor lain yang juga memainkan peranan penting dalam pencapaian akademik pelajar ini. Antara faktor yang mungkin memberi kesan kepada prestasi akademik pelajar adalah cara mereka belajar, kestabilan kewangan mereka, dan penggunaan teknologi moden yang mereka gunakan. Dan banyak lagi kesan faktor lain yang boleh menjadi dorongan ataupun dan banyak lagi faktor lain yang boleh menjadi penyebab kepada peningkatan ataupun kemerosotan prestasi akademik mereka. Okay, sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih.